Terima kasih rakan saya dari Bukit Mentajam. Sudah tentu syur itu syur yang wajar, munasabah untuk dipertimbangkan kerana data harian boleh menjadi semakin menarik kalau kita masak sikit lagi untuk membuat mapping dan itu memberikan panduan yang lebih tepat dan membantu rakyat khususnya orang ramai untuk mengikuti. Datuk Dipertua, pilihan tajuk saya untuk 5 minit terakhir adalah berkenaan isu lembaga tabung haji. Saya mengikuti dalam perbahasan titah diraja dua perkara. Pertama adalah annual report tabung haji yang tak dibentangkan, tak disiapkan dan itu ditohmah kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Dan yang kedua, sukuk yang tidak ada jaminan kerajaan. Datuk Yang Dipertua, saya cuba mengikuti balik, recall balik dengan izin, sewaktu terlibat dalam perjumpaan-perjumpaan kabinet peringkat awal. Seingat saya, laporan keuangan tabung haji telah dibentang pada kabinet, telah pun dipersetujui. Dan menteri yang baru sekarang pun telah meminta supaya ulasan baru diberi daripada MOF, EPU dan ICU. Laporan ini telah pun siap dicetak. Gagal dikemukakan kerana sijil akuan ketua audit negara hanya diterima hujung tahun lepas. Mac pada ketika itu sidang parlimen hampir berakhir. Sidang Mac kita cadang untuk bentang, berlaku peradaan kerajaan. Bulan Mei pula sidang 1 hari, kemudian sampai sekarang tak dibentangkan. Jadi soalan sama ada laporan ini ada masalah dibentangkan atau tidak harus dijawab oleh kerajaan yang ada sekarang kerana laporan itu telah pun siap. Dan laporan ulasan baru oleh MOF, EPU dan LC juga, saya dipahamkan tak ada perubahan apa-apa. Dan saya juga ingin berkongsi bahawa penemuan oleh audit dan oleh Pricewaterhouse menunjukkan bagaimana kedudukan kewangan tabung haji sudah pun bermasalah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. 2012 ada lebihan 1.8 bilion. 2013 ada lebihan 2.45 bilion. Tetapi kedudukan keuangan tabung haji waktu 2014 sudah ada defisit 350 juta, 2015 defisit 3 bilion, 2016 defisit 4 bilion, 2018 pengurusan tabung haji melaporkan untung, sebenarnya rugi. Sebab itu audit diarah tengok semula, kabinet arah parit bunta, lantik Pricewaterhouse dan penemuannya mendapati pada ketika kerajaan PH mengambil alih, defisit tabung haji sudah pun membengkak sehingga 10 bilion. Apa puncanya? Puncanya adalah kehilangan ataupun kerugian dalam pelaburan. Simpanan pendeposit tak terganggu, tapi pelaburan itu beratus syarikat yang menyaksikan penurunan harga. Dan ini berlaku sebenarnya seawal tahun 2015. Kalau ada yang mengatakan bahawa penurunan itu berlaku sebenarnya pada ketika PH memerintah, saya tolak. Sebab penemuan oleh audit Bank Negara dan Pricewaterhouse menyebut dengan jelas bahawa prestasi lemah pasaran equity terutamanya pada tahun 2015. Ini antara penyebab kepada kedudukan defisit berlaku pada tahun. Isunya adalah apa kita buat? Caranya adalah menyelamatkan tabung haji. Kerana mengikut Akta Tabung Haji, simpanan tabung haji dijamin kerajaan. Jadi caranya adalah kita pindahkan kepada Special Purpose Vehicles, iaitu UJSB, dan dijamin kerajaan. Kenapa saya kata dijamin kerajaan? Kerana itu tertera di dalam laporan yang disebut sebagai Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan 2020. Muka surat 59 dan muka surat 60, saya kod sumber Kementerian Kewangan. Ya. Komitmen kerajaan bagi pemulihan tabung haji. Seksyen 5, Risiko Fiskal dan Liability, jadual 5.3, Komitmen Jaminan, urus harta jamaah sindang berhad, 20 bilion kerajaan jamin. Yang Muhammad. Jadi kalau ada yang silakan. Terima kasih. Komitmen Yang Muhammad, bukan jaminan ya. Komitmen yang Muhammad sebut tadi tu dia tidak ada jaminan. Dan satu lagi perkara Yang Muhammad, untuk makluman, dalam laporan kewangan tabung haji,
untuk tahun 2014, 15, 16 dan 17, maksud itu 16 yang keluar pada tahun 2017, ada tertera bahawa dia ada kerugian, tetapi bukan kerugian tak realize lagi. Maknanya perkara itu tak jual lagi aset tersebut. Jadi tidaklah boleh ditangkap muat kata kononnya waktu tahun 2017 dibayar gunakan duit reserve dan pendeposit. Sesungguhnya saya berani menyatakan di sini sebagai bekas pengurusi tabung haji yang lama, 2017 pembayaran hibah atas hasil keuntungan bersih. Terima kasih Muhammad Kulim. Saya mohon berbeza pendapat, Datuk Speaker, kerana ini fakta penting. Saya mohon tambahan 1-2 minit. Saya nak sebut, rekod di tangan saya ni adalah rekod semakan Ketua Audit Negara, bukan Ahli Parlimen Baling. Rekod di hadapan saya adalah penemuan Price Waterhouse, bukan Ahli Parlimen Baling. Rekod di hadapan saya ini, Ahli yang berhormat, adalah taklimat isu lembaga tamu haji kepada jamaah menteri. Jadi bagi masa untuk saya jelaskan sedikit. Yang saya nak sebut, okey, ini teguran audit dengan jelas, teguran Bank Negara. Kalau umpamanya tanggungan lebih berbanding dengan untung, Akta Tabung Haji kata tak boleh bagi dividen. Baik, mari kita tengok. Keuntungan operasi. Keuntungan bersih tahun 2016. 2.46 bilion. 2.486 bilion. Keuntungan bersih. Hibah pendeposit 2.8 bilion. Sedangkan Akta Tabung Haji mengatakan, ya, biar saya baca, supaya saya boleh recall sahabat saya daripada Baling, apakah teguran-teguran yang menyebabkan kedudukan kewangan tabung haji tidak sustainable. Ini sangat jelas. Selain daripada aset-aset sakit, ya, antara puncanya adalah kerana pembayaran deposit bukan dari keuntungan. Ketika defisit tabung haji sedang berlaku, tabung haji terus memberikan hibah. Sedangkan Akta Tabung Haji kata hibah atau hadiah mesti daripada keuntungan. Tapi amalan memberi hibah ketika tabung haji dah mula mengalami defisit 2014, 2015, 2016, 2017 menjadikan defisit terkumpul 10 bilion, tabung haji terus beri hibah. Ini masalah yang menyebabkan kerajaan yang lepas terpaksa mengambil langkah menstrukturkan semula dan hasilnya macam Menteri Agama baru bagi tahu baru ini, sekarang akaun tabung haji sudah kembali sehat. Hibah boleh dikeluarkan. Jadi kita cakap berdasar kepada fakta dan saya percaya yang saya sebut ini berupa dokumen yang telah dibentang pada jamaah menteri. Saya nak sebut laporan keuangan telah siap, telah diberi ulasan oleh MOF, EPU dan ICU, tak ada teguran. Mengesahkan bahawa kedudukan kewangan tabung haji bagi tahun-tahun yang saya sebutkan tadi, itulah sah perkara yang benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Yang Berhormat Kulim, sebelum Yang Berhormat landing, terima kasih. Saya suka bahas secara berhemah ni. Untuk makluman Yang Berhormat Kulim, hari itu Yang Berhormat Kulim menyatakan bahawa ada teguran-teguran daripada Bank Negara yang tabung haji tidak ambil peduli atau tidak ambil maklum. Untuk makluman Yang Berhormat, kita pada tahun 2015, Bank Negara telah beri teguran khususnya kepada saya dan Menteri, YB Menteri waktu itu. Kita telah reservekan pada tahun itu juga sebanyak 360 juta ringgit dalam keuntungan pada tahun tersebut. Dan kita di sini Yang Berhormat, ni surat yang saya ada daripada Bank Negara yang menyatakan, Bank Negara telah menyatakan, in relation to lembaga tabung haji, the institution has proactively taken appropriate measure to further strengthen its risk management practices, both on its own initiative and its response to earlier engagement with the bank. This will reinforce a sustainable and healthy financial position of the institution going forward. Maknanya, Yang Berhormat Kulim sebutkan dalam perbahasan hari itu adalah kurang tepat. Kami telah apa yang surat lembaga Bank Negara beri pada kami telah balas dan kami telah memperakui dan melakukan walaupun
tabung haji bukan di bawah seliaan Bank Negara. Tapi ini surat daripada Bank Negara yang telah diberikan dan saya telah nyatakan. Dan untuk makluman Yang Berhormat Kulim juga, betul Yang Berhormat Kulim sebut tadi dia ada defisit tapi dia tak realise lagi. Tapi keuntungan yang Berhormat sebut, keuntungan dibayar daripada duit deposit, pendeposit malah reserve, itu adalah tidak tepat sama sekali. Akhir sekali, macam disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam, kalau kita nak debat semua, masing-masing, Yang Berhormat pun sama, saya sama, Parit Bunta pun sama. Niat kita untuk membangunkan tabung haji, bukan nak menjahanamkan tabung haji. Niat kita tidak mahu membawa kancah dalam kancah politik. Walaupun kita berbeza pendapat, biarlah RCI itu menentukan dan akhirnya semua rakyat tahu dari hasil siasatan diraja itu. Tak perlulah kita berbahas. Kadang saya mungkin boleh kelirukan Dewan dan rakyat. Yang Berhormat pun serupa. Jadi marilah kita ambil apa yang jalan yang baik diambil oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Kita tunggu kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini akan membuat RCI. Sebenarnya Yang Berhormat Kulim, Yang Berhormat Kulim, zaman Pakatan Harapan Yang Berhormat waktu jadi menteri, dalam manifesto Yang Berhormat nak buat RCI untuk tabung haji. 22 bulan Yang Berhormat memerintah. Kenapa persoalannya tidak dibuat RCI? Jadi alhamdulillah kerajaan di bawah Paguh baru sekarang ni, insya-Allah saya yakin biarlah mereka merungkaikan siapa dan apa yang telah berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Kulim. Terima kasih. 2 minit, Yang Berhormat. Dua perkara saya nak sebut. Surat Bank Negara pun ada pada saya. Tarikhnya 23 Disember 2015. Teguran kepada tabung haji. Betullah masa itu baling pengurusi. Amalan mengagihkan hibah dan bonus kepada pendeposit. Boleh yang tanya Kulim, jumlahnya, itu surat diidris oleh Bank Negara kepada Berhormat ke ataupun sakinan? Tidak. Surat itu terlampir ketika taklimat diberi pada jamaah menteri dan kebetulan saya kena batangan sebagai menteri masa itu. Okey. Jadi saya kumpul baliklah nota lama, ya. Amalan mengagihkan hibah dan bonus kepada pendeposit yang jumlahnya melebihi keuntungan semasa. Baik. Akta Tabung Haji 1995 menyatakan syarat pengagihan hibah di bawah Seksyen 22/3A di mana tiada untung boleh agih, boleh diisytiharkan dalam mana-mana tahun, melainkan jika pada akhir tahun itu, aset kumpulan wang tidak kurang daripada jumlah liability. Amount yang kena dibayar kepada pendeposit dikira seolah-olah kena dibayar dengan serta-merta. Dalam kata lain, jumlah aset mesti tidak kurang daripada jumlah tanggungan. Mesti ada untung boleh agih. Yang Berhormat Baling tadi sebut, agihan hibah diambil duit deposit, pendeposit. Itu lebih bahaya. Ini tabung haji bukan skim Pak Mantelo. Saya pun Yang Berhormat tarik balik Daripada lah. pendeposit. No, Yang Berhormat Kulim, you are a gentleman. I always have high respect to you. Tarik baliklah perkataan Pak Mantelo. Jangan kelirukan Dewan Rakyat di luar sana. Berdosa. Kita tak ada Pak Mantelo dalam hal ni. Sebab itu, you can berbahas. Saya respect you. Tapi jangan go beyond macam Pak Mantelo itu mengelirukan Dewan dan netizen di luar. Saya respon dulu. Okay? Dan saya minta, you boleh cakap, saya respect you. Dan saya pun ada fakta. Yang Berhormat pun ada fakta. We go on facts. Okay, please. Yang saya nak sebut adalah, sebelum Yang Berhormat Baling menjadi pengerusi, akaun tabung haji sehat 2012-2013. Defisit tabung haji mula merosot secara kebetulan setelah Baling mengambil alih. Itu aja. Itu fakta. Itu fakta. Kebetulan. Saya tak kata. Baik. Saya katakan dalam akta tabung haji, hibah hanya boleh diberi kalau ada keuntungan perniagaan. Berniaga dalam pasaran saham, berniaga dalam sektor hartanah, berniaga dalam sektor peladangan, ada untung, bayar subsidi tambang haji. Itu kita sokong. Ada untung bagi hibah pada pendeposit, itu kita sokong. Tapi kalau perniagaan itu rugi dan laporan audit mengatakan rugi, akta tabung haji kata kalau rugi tak boleh bayar. Laporan audit mana? PwC ke? PwC itu tak pakai akta badan berkanun. Untuk maklumat Yang Berhormat yang saya hormati,
tabung haji mesti di bawah Jabatan Audit Negara, Sir. Bukan di bawah PWC ataupun Ernst & Young dan sebagainya. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, tabung haji pengurusan di bawah Yang Berhormat Kulim mengeluarkan 10 juta ringgit duit pendeposit, bayar pada semua audit-audit yang di luar tu. Kita ada Jabatan Audit Negara, tak perlu keluarkan duit. Untuk makluman Yang Berhormat Kulim juga, kalaulah Yang Berhormat kerajaan yang cekap, adil, ini saya nak beritahu kenapa tak buat konsep tabayun, kenapa tak panggil semua pengurusan tertinggi bincang. Mereka ni tak pernah curi duit, perniagaan ada jatuh ada bangun. Tapi Yang Berhormat Menteri, kerajaan terdahulu tak buat. Mereka datang ke pejabat setelah Yang Berhormat jadi kerajaan, halau mereka keluar pakai polis. Sampai hari ini dah 620 hari tak dibela, tak dipanggil, tak ditanya. Ini CFO yang jadi accountant, yang telah bekerja selama 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Untuk maklumat Yang Berhormat Kulim dan Yang di-Pertua, mereka digantung kerja sampai hari ini, Sir, tanpa pembelaan, tanpa tabayun. Ini one way street, Sir, one way. Soalan mereka jawab sendiri. Patut ada konsep tabayun. Ini panggil mereka, barulah kita dapat perkara yang benar. Sebab kita sayang tabung haji. Kita nak bina tabung haji, bukan nak meruntuhkan institusi agama Islam yang mulia di sisi Allah. Please. Saya ingat baling macam ni, sekejap lagi baling ambil bahagian bahas, saya akan bagi celahan pula. Yang Berhormat. Sekarang saya nak lengkap. Sekarang saya nak turunkan. Saya nak gulung. Saya kekal dengan fakta yang saya nyatakan. Okey? Tabung haji tunggu RCI, Datuk Yang di-Pertua. I think we wait for RCI. I think perkara ni mengelirukan Dewan. Dan rakyat di sana, kesian kat rakyat yang kejap lagi akan bagi masuk dalam all kind of Facebook. Berdosa mereka. Jadi I think we should stop. Sebab itu Menteri tak bagi laluan langsung semalam. Yang di-Pertua, ini adalah taklimat isu lembaga tabung haji kepada jamaah menteri. Sila ringkaskan, Yang Berhormat. Sebab dah 30 minit. Ini adalah taklimat isu lembaga tabung haji kepada jamaah menteri zaman PH dan zaman Perikatan Nasional. Di dalam taklimat ini menyata dengan terang, defisit tabung haji ketika 2014, 2015, 2016, 2017 benar-benar berlaku. Defisit ini bernilai 10 bilion ringgit. Unrealized losses. Dengan izin. Itu je. Unrealized losses. Bukan kita nak jual hari ini. Kalau jual hari ini mesti ada dalam rugi. taklimat Perkara ini ni tak perlu dipertikaikan kerana unrealized losses. Silakan. Saya dalam soal tamatkan boleh. Yang Berhormat. Saya dalam soal unrealized itu tidak. Saya lebih percaya kredibiliti Jabatan Audit, Fakta takkan membohong. Fakta tidak akan membohong. Mesti terlalu defensif. You have your facts, we have our facts. Okay? Tapi saya tak kisahlah. Yang Berhormat Kulim tadi kata, sejak saya pegang tabung haji rugi. But it's okay. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat Kulim. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Saya pertahankan fakta saya. Saya hormati sahabat saya. Tak perlu terlalu defensif. Biar data berbicara. Mike, terima kasih. Zaman Pakatan Harapan lah. Keluar 500,000 orang dengan 5 bilion dikeluarkan. Kerana Pakatan Harapan ambil alih je, terus kata tenat kanser. Yang jatuhkan tabung haji Pakatan Harapan. RCI cepat sikit tu je. Saya ingin